Okey, untuk rakan-rakan di luar sana, untuk makluman korang, calon-calon pegawai kadet ini bila terpilih, mereka akan menjalani 4 latihan asas yang untuk melayakkan mereka menjadi pegawai kadet. Okey, latihan pertama, mereka perlu menjalani latihan iaitu Abseiling dan Rappelling. Latihan kedua adalah latihan renang dan juga lompat daripada ketinggian 10 meter. Latihan ketiga adalah lebih kepada ikhtiar hidup dan mengenali tumbuhan-tumbuhan di hutan. Dan yang keempat adalah kami panggil latihan pandu arah, iaitu cara-cara mengendalikan arah menggunakan peta dan kompas yang telah diberikan. Jom sama-sama kita saksikan. Untuk latihan pertama iaitu latihan Abseiling dan Rappelling, mereka akan perlu terjun daripada ketinggian bangunan setinggi 4 tingkat. Daripada latihan ini mereka akan diuji dengan daya keyakinan diri mereka supaya mereka betul-betul tahan untuk menjadi seorang pegawai kadet. Yang kedua adalah melibatkan latihan di kolam renang. Okey, di sini mereka akan diuji dengan latihan renang sejauh 100 meter dan ketinggian lompat daripada ketinggian 10 meter. Okey, daripada latihan ini juga mereka juga akan diuji sejauh manakah daya ketahanan mereka untuk menghadapi situasi-situasi yang mencabar ini. Dan kalau kita lihat semua calon-calon pegawai kadet ini berjaya menjalani latihan ini dengan selamat dan tiada apa-apa kecederaan berlaku ke atas mereka. Ketiga adalah latihan pandu arah. Okey, latihan pandu arah ni sebenarnya adalah konsep bagaimanakah pegawai kadet ini akan diuji untuk bergerak secara sekumpulan kecil ke satu lokasi hanya menggunakan peta dan kompas yang telah ditentukan. So berdasarkan pendedah awal ini, saya lihat mereka berjaya untuk tahu serba sedikit cara bergerak daripada checkpoint 1 ke checkpoint yang seterusnya dengan selamat dengan hanya menggunakan peta yang telah ditentukan.
Dan latihan mereka yang terakhir adalah merupakan latihan ikhtiar hidup. Di sini mereka diperkenalkan oleh staf-staf daripada tentera darat kita sendiri, iaitu berkenaan dengan tumbuhan-tumbuhan yang banyak terdapat di hutan kita, mana tumbuhan yang boleh dimakan, mana tumbuhan yang tidak boleh dimakan, dan apakah kayu-kayu yang kita boleh gunakan untuk sebagai pengikat, dan juga cara-cara memasak di hutan. Okey, sekarang saya berada di perkampungan survival, perkampungan ikhtiar hidup di Lapan Ranger. Okey, lepas ni saya akan bawa rakan-rakan di luar sana untuk melihat apakah aktiviti bakal berkaitan tahun 1, iaitu aktiviti di sepanjang latihan tunas suara di Kamp Terendak. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, latihan tunas suara ini akan dibuat di Kamp Terendak bermula pada 19 hari bulan sehingga 27 hari bulan. So untuk latihan di sini, Kadet tahun 1 ini akan didedahkan dengan beberapa latihan asas ketenteraan. Sebagaimana yang kita tahu, mereka ni daripada tahun asasi sebagai orang awam. Jadi bila mereka nak jadi kadet, mereka perlu diberikan pendedahan asas ketenteraan. So pada latihan tunas wira inilah mereka akan didedahkan dengan beberapa latihan yang berunsur ketenteraan. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan lihat sekarang ni adalah di perkampungan survival di Kamp Unit 8 Ranger di Kamp Terendak. So untuk pada pagi ini mereka didedahkan dengan beberapa ilmu kehutanan. Mereka dikenalkan dengan beberapa akar kayu, pondok-pondok binaan berasaskan hutan, dan juga makanan-makanan yang boleh dimasak ketika mereka berada di dalam hutan. So di sini mereka banyaklah didedahkan bantuan oleh staf-staf daripada unit 8 Ranger ini sendiri, cara untuk mengendalikan asas-asas bahan yang berunsurkan hutan ini. Pertama saya pada pagi ini adalah Sarjan Junting. Okey, selamat pagi. Okey, Sarjan Junting ni saya difahamkan dia adalah ditugaskan untuk memberikan taklimat berkaitan dengan apa kehidupan yang boleh dilakukan dalam hutan, apa aktiviti apa semua berkaitan dengan survival dan ikhtiar hidup. Okey, Jan. Ya, di sebelah kita ni dipanggil apa ya? Di sebelah kita ni adalah dipanggil para. Para salai ini digunakan untuk apabila berlakunya survival dalam hutan, yang digunakan pakai untuk bagi makanan tu tadi lambat busuk. Lambat busuk Ya, lambat busuk dan dia akan kering. Lepas tu kita akan buat macam ni, salai macam ni. Okey. Tak. Jadi api dia memang macam ni lah, tak perlu besar sangat. Tak perlu besar sangat sebab kita lebihkan dia punya haba je. Haba, okey. Ya. So dia bukan bakar lah, dia cuma perlu hangatkan. Dia perlu hangatkan saja. Jadi berapa lama kita tinggalnya, Jan? Yang untuk yang ni, kalau macam ikan dengan ayam contoh dia di dalam hutan, untuk dimasak hanyalah setengah jam ataupun 1 jam. Lepas tu apabila kita nak makan, dia boleh digunakan pakai untuk 3 hari, 4 hari sebab dia dah lama, dia akan jadi salai dah. Oh, dia akan kering lah kan? Dia akan kering. Jadi biasanya bahan apa yang kita boleh salai ni? Selain macam ni kita ada ayam dan ikan kan? Ya. Selain tu benda-benda daging pun boleh lah? Daging pun boleh, macam kijang. Hasil apa yang kita dapat lah, hasil hutan. Hasil hutan yang kita dapat. Selain tu air boleh kita letak sini? Air? Air boleh kan? Air untuk hangatkan ke ataupun macam mana? Air untuk apabila untuk hangatkan boleh. Lepas tu di masa yang sama kita boleh pakai cawan ni. Cawan. Kita pakai buluh. Pakai buluh letak sini, lepas tu kita hangatkan kat sini bagi dia buang bakteria yang dekat air sungai tu tadilah. Maknanya kita bersih. Boleh terus minum lah kan? Boleh terus minum. Okey Jan. So ini dipanggil salai dia punya design dia pun memang macam ni lah kan? Ke dia boleh tinggi lagi? Boleh tinggi lagi. Bergantung kepada keperluan lah. Keperluan lah. Okey. Okey, baik Jan. Terima kasih. So lepas ni kita akan terus ke tempat apa? Panso. Ya. Okey. Sekarang ni kita berada di kita panggil pondok. Ni pondok salai. Pondok salai. Macam tadi kita tengok pondok tu dia berbentuk lebih ke segitiga. So ni difahamkan ni pun dipanggil pondok salai. Ya. So yang ni untuk kegunaan macam mana? Yang tadi apa beza dia yang tadi dengan ni? Yang ni beza di antara dua tu tadi, yang segitiga tu tadi adalah para tu tadi dengan ni. Cuma dia bentuk ni adalah untuk jangka masa yang panjang. Jangka sepanjang. Contoh dia macam sebulan ataupun 2 bulan menetap di dalam hutan. Tapi konsep dia sama je lah. Konsep dia memang sama. Maknanya atas tu kita boleh letak kayu, tapi macam dalam hutan kita
Macam mana nak letak? Letak Susun kayu buluh. lah. Letak buluh lah. Boleh, kayu pun boleh. Okey. So api pun sama, dia tak Api pun perlu sama rapat juga. sangat dengan. Tak perlu rapat sangat. Okey, sebelah kita ni kita ada sekali tengok macam lemang, tapi sebenarnya ni bukan lemang ni kita panggil Panso. panso. Ya. Okey, panso ni macam dalam video sebelum ni saya ada bagi tutorial untuk buat ayam panso. So dalam hutan sebenarnya macam ni lah kedudukan dia. Macam mana kita buat ayam panso, dan sebenarnya bukan setakat ayam saja, bahan-bahan lain seperti ikan, daging, Ya. sebagaimana yang sajian bagi tahu tadi pun boleh digunakan untuk diletakkan dalam buluh untuk dibuat panso. Betul je Betul. Okey, sambil-sambil tu di kuat pula asap ni. Sorry. Ni buluh ni panggil buluh apa ni? Rotan tibu. Rotan. Ya, rotan tibu. Benda ni apa function dia kat dalam hutan ni? Function dia, rotan ni boleh kita buat boleh kita buat ikat. Contoh dia ikat parau tu tadi, kita ambil dia punya batang ni, kita potong, lepas tu kita raut. Kita boleh juga Untuk sebagai ikat. sebagai ikatan. Ya. Menggantikan tali lah. Menggantikan tali. So untuk ikatan pondok-pondok pun kita pakai ni lah. Pakai ni rotan tibu. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian saya kepada rakan-rakan di luar sana berkenaan dengan transformasi daripada pelajar awam kepada pegawai kadet. So latihan yang korang lihat apa yang mereka lakukan di sini adalah latihan asas bagaimanakah perlunya seseorang askar itu memiliki dan fahami sebelum mereka menjalani rutin-rutin ketenteraan pada hari-hari seterusnya. Okey, semoga perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada rakan-rakan di luar sana yang mana memiliki impian ataupun hasrat untuk sertai pegawai kadet di UPNM. Sampai di sini sajalah perkongsian saya pada kali ini. Saya Kapten Hap. Saya salute anda. Latihan tunas lihat bertempat di terendah, cabaran dihadapi dengan sabar dan sabar. Latihan tunas lihat